Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 12 September 2023. Semua kementerian dan agensi kerajaan negeri diarah memberi kerjasama penuh kepada agensi persekutuan dalam pelaksanaan projek pembangunan di bawah kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 KSPRM ke-12. Kerjasama itu diperlukan untuk memastikan projek baharu yang diperuntukkan di bawah KSP dan semua projek di bawah RM ke-12 di Sabah dapat disiapkan mengikut jadual. Dalam kenyataan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nor, Sabah juga bersedia memastikan daya tahan jangka panjang industri tenaga melalui Pelan Hala 7 dan Pelan Induk Tenaga Sabah 2040. Semasa membentangkan KSP RM ke-12, Perdana Menteri berkata Kerajaan Persekutuan akan menyerahkan kuasa kawal selia penuh ke atas bekalan gas dan elektrik kepada Sabah menjelang Januari tahun depan. Selain itu, projek baharu untuk membina sistem tenaga boleh diperbaharui dan menaik taraf grid bekalan kuasa di gugusan Felda Sahabat Lahadatu dengan kos RM195 juta akan dilaksana. 11 projek pengangkutan dan logistik baharu turut diperkenal untuk memastikan pembangunan infrastruktur negara yang mampan dan berdaya tahan, termasuk membina lebuh raya Pan Borneo Sabah Fasa 1B. Sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah yang akan diadakan di Padang Merdeka, Kota Kinabalu Sabtu ini memfokuskan tema Malaysia Madani, Tekad Perpaduan, Penuhi Harapan. Ia selari dengan tekad dan komitmen kerajaan dalam memastikan Malaysia kekal sebagai sebuah negara yang bersatu padu, memiliki semangat perpaduan serta hidup dalam keadaan aman dan sejahtera. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Induk sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah tahun 2023, Datuk Christina Liew berkata sambutan tahun ini cukup bermakna dalam menzahirkan inspirasi dan harapan rakyat negara ini dalam mengecapi kesejahteraan dan kemakmuran. The concept of Madani is the one that we are focusing on, and how we want everybody to be united in what to do to move forward together as a united nation. Everyone is united to move forward to build up our nation, Malaysia. Menurut Datuk Christina, bagi meraihkan Jubli Intan Hari Malaysia, satu tayangan montaj bagi mengimbau memori 60 tahun Malaysia turut diadakan sempena sambutan berkenaan. Selain itu, pihaknya juga akan menyediakan shilling peringatan 60 tahun seperti mana yang dilakukan sebelum ini semasa sambutan Jubli Emas. Dianggarkan lebih 10,000 masyarakat hadir memeriahkan program ini yang turut diserihkan dengan persembahan khas daripada Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Polis Sabah merampas 50.25 kg syabu bernilai RM3 juta hasil penahanan 3 lelaki warga tempatan pada 7 September lalu yang dipercayai terlibat dengan sindiket pengedaran dadah. Ketiga-tiga suspek berumur antara 27 dan 38 tahun itu ditahan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Sabah dalam satu operasi di tepi jalan berhampiran pintu masuk Balai Ketibaan Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu. Dalam sidang media di Kota Kinabalu, Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jauti Dikun memberitahu 2 daripada suspek ditahan ketika berada dalam sebuah kereta manakala seorang lagi diberkas ketika cuba melarikan diri selepas menyedari kehadiran pihak polis. Di samping daripada barang-barang ini yang dirampas ini turut sekali itu kenderaan itulah. Kenderaan itu dan juga beberapa mata wang asing iaitu dolar, Thailand, baht, dolar Singapura, yuan Cina dan ringgit Malaysia. Samping itu barang kemas lah. Yang mana semua jumlah kerampasan selain daripada dadah dan juga kenderaan ini lebih kurang dalam RM15,400. Tidak termasuk harga kereta. Kesemua suspek direman untuk siasatan lanjut hingga Khamis ini. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang boleh dihukum mati mandatori jika sabit kesalahan.
Usaha sama pembelian sebuah bangunan komersial yang diwakafkan Yayasan Infak Angkasa YIA kepada Majlis Ugama Islam Sabah MUIS bernilai lebih 2.7 juta ringgit merupakan hasil sumbangan wakaf tunai umat Islam. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif memuji usaha pihak angkasa melalui YIA itu atas inisiatif menyokong pelan induk wakaf nasional. Kita mengalung-alungkan umat Islam secara persendirian, organisasi, agensi dan sebagainya agar mencontohi apa yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Angkasa ini. Saya yakin dengan adanya kesedaran, dengan adanya ilmu berhubung dengan wakaf ini, kita tahu manfaatnya, kita tahu apa kegunaannya, malah kita tahu kesannya sampai ke hari akhirat nanti. Saya yakin umat Islam akan dapat bersama-sama menceburkan diri atau sama-sama menyumbang untuk membangun, memperkasa wakaf ini. Beliau berkata kepada pemberita selepas merasmikan bangunan wakaf YIA MUIS di Tawau. Datuk Arifin berkata kerajaan negeri sentiasa memberi kerjasama kepada MUIS untuk membangun dan memperkasa potensi wakaf selaras menjadikan Sabah sebagai negeri mesra dan celik ibadah wakaf menjelang 2030. Bulan September dipilih sebagai bulan wakaf peringkat negeri Sabah dengan pelbagai pengisian termasuklah seminar kesedaran wakaf, bengkel kefahaman enakmen wakaf, pelancaran wakaf pertanian di Sandakan serta perasmian bangunan wakaf di Tawau. Datuk Arifin berharap industri wakaf terus diperkukuh berlandaskan hukum syarak sekaligus pemangkin kepada pembangunan sosial dan ekonomi ummah. Sementara itu, Presiden Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa, Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah berkata, penyerahan bangunan wakaf YIA selaku perintis wakaf koperasi dalam memberi nilai tambah kepada pelaksanaan pelan induk wakaf nasional. Katanya YIA proaktif mengambil peluang dalam pembangunan aset wakaf sehingga mendapat pengiktirafan selaku pentadbir aset wakaf dalam menggerakkan amalan berwakaf secara profesional berlandaskan hukum syarak. Semangat kejiranan yang jitu menjadi asas kepada pengukuhan perpaduan pelbagai kaum. Penglibatan terhadap penganjuran sesuatu program di kawasan kejiranan dapat mewujudkan hubungan erat dan saling hormat menghormati walaupun berbeza fahaman politik dan agama. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, amalan nilai-nilai murni yang mendorong kepada pembentukan semangat kejiranan wajar diteruskan oleh generasi akan datang. Ingin menyuruh kepada semua penduduk-penduduk Taman Apas Permai ataupun di mana-mana sahaja agar sentiasa mengelakkan konflik ataupun perbalahan. Kita boleh berbeza fahaman politik tetapi di dalam kita mendukung dan keharmonian, kemajuan negeri dan negara itu kita harus terus memberikan sokongan kepada segala agenda kerajaan. Datuk Nizam yang juga adun Apas menyatakan demikian selepas merasmikan Tamasya Sukaneka Merdeka di kawasan Rukun Tetangga KRT Taman Apas Permai Tawau. Dalam program ini, beliau turut menyertai aktiviti Sukaneka, perlawanan bola sepak, berkain batik selain menyantuni peniaga gerai jualan. Semua pasaraya tidak lagi membekalkan beg plastik kepada pengguna pada setiap Sabtu, Ahad dan Isnin. Sebaliknya, pasaraya hanya membekalkan beg guna semula selain menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri dari rumah. Menurut Mayor Bandaraya Kota Kinabalu Datuk Nurliza Awang Alip, langkah tersebut diperkenal sempena kempen bawa beg bar yang dianjurkan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK dengan kerjasama 33 pasaraya sekitar Kota Kinabalu. Saya tengok yang di BKK ada sediakan juga, supermarket masing-masing pun ada sediakan. Harga adalah berbeza-beza. Ada outlet charge RM1. Saya dimaklumkan ada juga outlet yang charge RM3.99 untuk satu beg. Jadi di sini pengguna ada pilihan sama ada memilih untuk menjaga alam sekitar dengan percuma ataupun dengan membeli sedikit harga.
Kempen dilaksana secara berfasa iaitu bagi fasa pertama bermula September ini yang melibatkan 33 pasaraya, fasa kedua bermula November dan fasa ketiga pula Januari tahun depan yang memfokuskan premis dalam bidang kesihatan. Manakala bagi fasa keempat akan dilaksanakan April 2024 melibatkan premis makanan, kedai pakaian dan aksesori sebelum pelaksanaannya setiap hari pada fasa kelima. Selain pengurangan penggunaan beg plastik, kempen bertujuan menggalakkan amalan hijau melalui konsep 3R iaitu reuse, reduce, recycle di samping menangani isu pencemaran sisa plastik. Sementara itu, pengusaha dan orang ramai turut menyambut baik kempen ini bagi menjaga kelestarian dan kebersihan alam sekitar. Kempen ini adalah baik untuk kita mengurangkan penggunaan beg plastik kerana beg plastik ni susah mau di-recycle satu. Kedua, membuang sampah sarap bersepihan di jalan raya maupun di dalam pasar. Berkenaan dengan kempen ini, pengalaman kami baiklah. Sebabnya satu kemajuan bagi Sabah kan. Sebelum ini belum ada lagi kan. Kalau boleh lepas ni diteruskanlah kan di kempen ni kan. Sebab bagus. Sebelum ini pun menjaga alam sekitar kan. Jadi supaya alam sekitar kita lebih bersih lah. Program Kenegaraan Anjuran Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN Sabah wajar dianjurkan oleh semua pihak dengan penglibatan golongan muda. Penolong Pegawai Daerah Pembangunan Muhammad Azri Jaini Jeffrey berkata, ini penting bagi meningkatkan semangat cinta kepada negara dan menghayati 5 prinsip rukun negara yang menjadi teras kemakmuran dan keharmonian negara. Agar program-program seperti ini dapat diperluaskan lagi kepada agensi-agensi lain untuk mempertingkatkan lagi semarak Hari Kemerdekaan serta Hari Kebangsaan ini, serta untuk kita mendalami lagi serta memahami lagi tentang rukun kita dengan lebih baik lagi di masa akan datang. Muhammad Azri ditemui media selepas merasmikan program Semarak Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023 anjuran JPNIN Zon Pedalaman Atas di Keningau. Beliau mewakili Pembantu Menteri Kerja Raya Datuk Robert Tawik. Terdahulu, Timbalan Pengarah JPNIN Sabah, Jessica Basat berkata, program melibatkan pelajar Sekolah Institut Pengajian Awam dan swasta serta kawasan rukun tetangga ini bagi memastikan golongan muda menghargai nilai 5 prinsip rukun negara dalam kehidupan seharian. Pelbagai aktiviti diadakan sempena program ini, antaranya pertandingan nyanyian lagu-lagu patriotik, lukisan coretan dan kuis kenegaraan. Baik saudara, paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Saya Muhammad Hia Sahlan, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum dan salam hormat.